Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar dan menerangkan kepada anda semua berkaitan dengan topik Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, di mana topik ini telah berada di bab 9 sejarah tingkatan 4. Baiklah, tanpa cikgu melengahkan masa pada hari ini, cikgu teruskan kelas kita pada hari ini di mana kesungguhan Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Misi rombongan ini telah berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita melalui Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Berikutan persetujuan ini dan telah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, maka Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk yang akhirnya berhasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sekitar 1957. Melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini, dan setelah ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka, kandungan perjanjian ini telah berjaya menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan serta pemufakatan rakyat demi kestabilan dan kemamuan negara. Baiklah, kita tengok balik di mana topik-topik kecil yang pelajar perlu tahu dan memberi fokus supaya pelajar boleh jawab suatu peperiksaan jika topik-topik ini keluar dalam peperiksaan nanti. Okay, antara topik-topik yang perlu diberi penekanan secara lebih terperinci iaitu usaha rundingan kemerdekaan, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, langkah pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah, kita tengok balik topik kecil yang utama iaitu intipati utama dalam bab 9 Persekutuan Tanah Melayu di mana usaha rundingan kemerdekaan. Okey, melalui usaha rundingan kemerdekaan dikatakan bahawa pihak Raja-Raja Melayu serta pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dan pihak British telah mengadakan beberapa rundingan dalam usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sementara itu, perubahan ini kita lihat ada corak dari segi corak perubahan di dalam dan di luar negara di mana dikatakan bahawa ianya sangat mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita. Kita tengok, okey, yang pertama sekali iaitu dikatakan bahawa keadaan selepas Perang Dunia Kedua telah menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma dan juga Filipina. Rakyat bangkit menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Yang kedua, kerajaan British memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Dan yang ketiga, kita tahu bahawa pilihan raya umum pada 1955 menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Okay, kita lihat bahawa kita tengok kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan parti Perikatan di mana dikatakan bahawa misi rundingan ke London telah membincangkan hak berkaitan dengan isu keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan perlembagaan PTM yang merdeka. Okay, Tengku Abdul Rahman dan wakil-wakil Melayu telah menjelaskan bahawa perlunya kita mengadakan rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan seperti yang saya terangkan kepada tadi di mana hubungan timbal balik British dan Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Ketika ini, wakil-wakil Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan telah mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik berkenaan. Antara pihak yang telah menyokong perundingan ini termasuklah E.E. Turai Sindom, wakil orang Ceylon, ketua Parti Rakyat iaitu Ahmad Mustamam, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan wakil kaum Swani turut menyokong perundingan ini.
jelaslah bahawa tokoh dari Ahmad Bustamah ini menyuruh bahawa agar rakyat menyokong usaha rombongan ke London. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan wakil-wakil. Okey, ini para pelajar boleh lihat di dalam kotak berkenaan di mana pelajar perlu tahu wakil-wakil Raja-Raja Melayu dan wakil dari Parti Perikatan yang yang turut terlibat dalam usaha rundingan kemerdekaan. Okey, yang terdiri daripada siapa? Okey, untuk Raja-Raja Melayu, Menteri Besar Perak iaitu Datuk Panglima Bukit Kantang, Menteri Besar Selangor Encik Abdul Aziz, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Syed Muhammad Said dan Menteri Besar Kelantan iaitu Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Bila kita lihat pula dan di sebelah pihak wakil Parti Perikatan di mana terdiri daripada dianggotai oleh Tengku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak dan His Els Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey, baiklah kita lihat pula berkaitan dengan usaha rundingan kemerdekaan di mana dikatakan bahawa rundingan kemerdekaan telah berlangsung dari bermulanya pada 18 Januari 1956 hingga 5 Februari 1956 di Lancaster House, London. Dalam ucapan Alwan Tengku Abdul Rahman ini telah mengatakan bahawa rombongan saya telah berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada masa hadapan. Okay, perkara ini dalam rundingan dan bersepakat di London, terutama dari pihak British dan juga perwakilan di Tanah Melayu. Kita lihat pula dalam kotak yang untuk di sebelah pihak British ini di mana dikatakan bahawa ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara telah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Kemudian kerajaan pada ketika itu PTM harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang telah diberhentikan. Dan kemudian dikatakan bahawa dia perlu mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara PTM dengan British dan pihak British juga dan juga negara-negara Commonwealth akan memberikan bantuan pertahanan kepada PTM. PTM iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Okay, kita lihat pula daripada di sebelah pihak perwakilan Tanah Melayu di mana dikatakan ianya perlu menghapuskan lawatan setiausaha kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat PTM sendiri. Kemudian menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu serta menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British menuntut tarikh kemerdekaan dengan segera dan tidak lewat dari 31 Ogos 1957. Dan yang terakhir sekali bila kita lihat bahawa rundingan tentang isu Suruhanjaya ini, kewangan, keselamatan dalam negeri dan juga perkhidmatan awam. Okay, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan usaha rundingan kemerdekaan di mana sambutan bersejarah di Melaka. Kita boleh lihat sambutan ini telah berlaku, peristiwa ini telah berlaku di Melaka. Dikatakan bahawa Tengku Abdul Rahman dan rombongan beliau telah selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam pada 20 Februari 1956. Rombongan ini dikatakan telah diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka yang turut dihadiri oleh 100,000 orang yang datang dari seluruh negara. Mereka ini mula berkumpul mendengar ucapan serta pengumuman tarikh kemerdekaan yang telah diberikan ataupun yang telah diajarkan oleh Perdana Menteri ketika itu. Tengku Abdul Rahman memaklumkan tarikh kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 diiringi laungan Merdeka.
Okey, baiklah kita lihat pula berikut merupakan antara soalan-soalan yang mungkin para pelajar boleh memberi gambaran bahawa soalan-soalan inilah berkaitan dengan bab 9 iaitu perlembagaan persekutuan yang pelajar boleh lihat di paparan skim kenaan. Okay, soalan yang kebiasaannya yang ditanya ataupun disoal berkaitan dengan bab 9 iaitu disuruh kita jelaskan apa tujuan hubungan Merdeka Kelantan. Namakan dua perwakilan wakil parti Perikatan dan dua wakil Raja-Raja Melayu dalam hubungan tersebut. Kemudian dia tanya dekat kita sendiri tuntutan daripada perwakilan Tanah Melayu terhadap pihak kerajaan British, dan yang terakhir sekali mungkin dia tanya hasil rundingan berkenaan. So para pelajar perlu tahu dan boleh pelik berdasarkan soalan-soalan yang saya beri di paparan skrin berkenaan supaya pelajar boleh lihat bagaimana soalan-soalan bentuk-bentuk soalan yang diajukan. Okey, seterusnya ini antara contoh soalan objektif. Ya, okey, mungkin dalam soalan objektif mungkin ditanya apakah peristiwa bersejarah yang boleh dikaitkan dengan gambar tersebut. Okey, kita tengok balik gambar berikut terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan. Kenapa wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan ini membuat perundingan? Kita tengok yang mana perundingan ke mana? Hubungan Merdeka Kelantan, Majlis Perundangan Persekutuan dan Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Okey, maksudnya dia pergi dia membuat rundingan ni untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, iaitu jawapannya sudah pasti, ianya adalah B. Okey, seterusnya kita lihat pula peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sekitar 8 Mac 1956, melalui persetujuan Raja-Raja Melayu, kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya V dan memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1956. Tugas utama Suruhanjaya Perlembagaan PTM telah membincangkan serta menyusun dan merangka perlembagaan PTM. Okay. Terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada 7 terma, iaitu memeriksa aturan perlembagaan PTM yang mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu, memberi cadangan perlembagaan persekutuan, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan dan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okay, baiklah, kita lihat pula peranan dari Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, di mana gerakan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini katakan bahawa perlu meminta cadangan daripada semua penduduk, dan Suruhanjaya ini telah menerima memorandum daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Seterusnya kita lihat pula bagaimana ianya meneliti kedudukan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, penasihat British dan pegawai negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri Melayu dan juga negeri-negeri selain. Dan yang ketiga, sudah pasti gerak kerja ini perlu membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan telah diadakan dari bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. Mengkaji dari gerak kerja ini sudah pastinya ia mengkaji, membuat laporan dan cadangan perlembagaan negara. Baiklah, kita teruskan lagi dengan subtopik yang ketiga, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, dari bagaimana kita mengubal Persekutuan Tanah Melayu, alternatif atau pelangkah bagi kita pengubalan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Antara langkah-langkah pengubalan perlembagaan terdiri daripada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Suruhanjaya V mula ditubuhkan. Yang kedua, telah mengadakan beberapa rundingan, merangka draft perlembagaan, mendapat memorandum daripada pelbagai pihak. Baiklah, kita teruskan lagi dengan langkah pengubalan perlembagaan persekutuan, di mana
telah dikatakan bahawa 131 memorandum bertulis diterima oleh Suruhanjaya RI. Ini berkaitan dengan corak pentadbiran kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Memorandum daripada Raja Melayu ini dikatakan bahawa ketua negara dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong YDPA. YDPA sudah pasti dan telah dipilih berdasarkan pegangan Raja Melayu. Tempoh jawatan tersebut selama 5 tahun. Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu serta berkepentingan sah kaum lain. Okey. Seterusnya kita lihat pada memorandum daripada parti politik dan juga di sebelah pihak awam, dikatakan soal kewarganegaraan ini yang perlu diberi penekanan bahawa memorandum ini mula mencadangkan oleh parti perikatan dinamakan sebagai Testament Amanah Parti Perikatan. Terdapat dua pandangan UMNO yang berbeza terhadap isu Jaswali, menyokong maupun membangkang. Seterusnya, Dewan Perniagaan Melayu dalam meminta untuk diperketatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semelaya mengesa bahawa kewarganegaraan mengikut kelahiran. Kemudian dikatakan masyarakat India menuntut kewarganegaraan mereka perlu diteliti dengan segera. Masyarakat Serani juga mahu mempertahankan hak kewarganegaraan. Seterusnya kita lihat pula dari soal orang kata timbul isu timbal balik di mana dikatakan berkaitan dengan bahasa dan pendidikan. Melalui memorandum MCA menuntut semua sekolah aliran Inggeris dan juga vernacular mula diteruskan serta dicadangkan agar semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan juga Tamil. Seterusnya kita lihat bahawa yang kedua berkaitan dengan merangka draft perlembagaan di mana Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengeluarkan beberapa draft, di antaranya terdiri daripada menggunakan sistem kerajaan persekutuan negeri-negeri mula mempunyai kuasa tertentu, kewarganegaraan berasaskan jaswali kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu juga diteruskan, konsep Raja Perlembagaan dengan YDPA sebagai ketua negara bagi PTM, sebuah parlimen dengan majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Okay, dari aspek yang ketiga iaitu bila kita lihat bagaimana reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini, terdiri daripada Parti Negara, UMNO, PAS dan juga Pertubuhan Cina iaitu MIC. Okay, baiklah, seterusnya kita lihat mengadakan rundingan. Dikatakan pada 1957 Tengku Abdul Rahman dan juga Datuk Abdul Razak Husin dan On Yo Ling dan juga VT Sambatan berlepas sekali lagi ke London untuk membincangkan berkaitan dengan kewarganegaraan dan juga beberapa isu yang belum mutamat. Hasil pembinaan telah disembah perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Draft ini kemudiannya telah dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan serta dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Yang terakhir, kita lihat bahawa perlembagaan draft ini akhirnya telah diluluskan oleh Parlimen British di London, kemudiannya telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957. Seterusnya, kita lihat pula intipati yang terakhir berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, di mana perjanjian ini telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Perjanjian ini sebagai asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, kita lihat bahawa perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak Baginda Queen Elizabeth
dua di King House, Kuala Lumpur, di mana antara kandungan yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu iaitu berkaitan dengan pengamalan wajah perlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan juga bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat pula kesinambungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu intipati yang ada dalam perjanjian berkenaan, iaitu berkaitan dengan pengamalan wajah perlembagaan serta sistem demokrasi berparlimen ini di mana seorang YDPA yang dilantik dalam kalangan wajah-wajah Melayu setiap 5 tahun sekali. Dari isu kewarganegaraan pula dikatakan bahawa setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. 3 kaedah mendapat kewarganegaraan. Yang pertama sudah pastinya melalui penguatkuasa undang-undang. Yang kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat. Yang ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Dari intipati yang ketiga yang terkandung dalam perjanjian berkenaan berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain, di mana ketika itu menjaga kedudukan istimewa orang Melayu juga diambil kira berkaitan dengan status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu dan hak masyarakat lain tetap terpelihara dan juga dilindungi. Aspek yang keempat yang terkandung dalam perjanjian berkenaan sudah pasti berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain yang boleh kita diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu juga terkandung dalam perjanjian berkenaan, dikatakan bahawa bahasa Melayu ini telah diiktirafkan sebagai bahasa kebangsaan serta dijadikan bahasa pengantar dan juga bahasa komunikasi. Baiklah, itu saja daripada saya untuk kelas hari ini. Saya akan upload dalam YouTube channel saya sendiri. Saya harap pelajar boleh lihat dan belajar di YouTube channel. Itu saja. Sekian. Terima kasih.